Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita semua dapat pandangan Allah SWT diberi kita kefahaman tentang agama ni. Kalau kita ni berbalah, berpecah belah, bersengketa, nampak pada mata musuh kita lemah, memanglah kita akan diperkotak-katikkan. Jadi urusan kita untuk pertahankan agama kita, urusan kita untuk bantu anak remaja bangsa kita untuk kenal agama, kenal Allah, kenal Rasulullah. Ini perjuangan kita. Kalau salahkan dia sampai bila tak kuat. Sampai bila kita tak akan berjaya. InsyaAllah. Kita nak cerita tentang isu semasa yang sangat hangat. Ini tanggungjawab kita. Ini bukan isu apa-apa, bukan soal apa, tapi soal umat Islam. Itu tanggungjawab kita untuk pertahankan. Tak ada orang boleh bicara tentang agama kita seperti mana kita tak mahu bicara tentang agama orang. Tak ada orang boleh masuk rumah kita selagi kita tak benarkan dia masuk. Kita ada hak ke atas rumah kita, kita ada hak untuk agama kita. Kalau kita duduk di sebuah negara yang majoritinya Islam, kita tak ada suara untuk agama Islam, maka lebih baik kita pindah negara lain. Kan? Kita ni kadang-kadang majoriti tapi pemikiran macam minoriti. Kan? Kita banyak fikir orang daripada fikir agama ni. Kita fikir orang tapi kita tak fikir perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah pun berjuang bermati-matian, kehilangan nyawa. Sahabat hilang segala-galanya demi agama ni agar sampai kepada kita. Bila tiba kat kita, kita tak jaga dengan baik. Kita banyak berbalah, kita banyak bersengketa. Jadi usaha untuk memperkukuhkan agama Islam di kalangan anak remaja, anak bangsa, itu seharusnya wajib dipertahankan. Simple je. Bagi orang yang tak faham, tak apalah. Tapi nak bagi tahu, kalau anak kita tak pakai tudung, anak kita pakai pakaian yang menjolok mata, anak kita bersosial, wajib untuk kita bangun Islam di dalam kehidupan dia. Ini perjuangan kita. Dan jangan lihat kejayaan anak, tapi lihat iman anak. Jangan lihat sekolah mana, kelas mana, tapi lihat anak kita ni ada kelas tak di sudut Islam. Anak kita, keluarga kita ni hidupkan agama tak? Agama ni kan merangkumi semua perkara. Jadi ini, kalau nak maju, bukan ekonomi ni harus difokus. Kalau nak maju, bukan politik ni harus diperdebatkan. Tapi kalau nak maju, fokus pada agama. Sebab agama tu merangkumi semua benda. Kalau pegang politik, dia tak menyentuh banyak perkara lain. Dan kalau nak pastikan ekonomi kita meletup, pegang agama. Sebab agama ni mengajar kita bagaimana boleh membangkitkan ekonomi kita. Kalau orang pegang agama, dia tak akan rasuah. Dia tak pecah manah. Kalau orang tak pecah manah, maka harta, aset negara, aset organisasi, industri tidak akan terbazir. Tak akan terbiar. Allahu Akbar. Sebab tu agama Islam ni harus diberi perhatian. Jangan tekan orang bangunkan madrasah, bangunkan institusi pondok, kita tekan. Macam sampah kita layan. Ini adalah benteng-benteng besar. Kan? Untuk memperkukuhkan ekonomi negara, ekonomi negeri. Untuk pastikan Allah pandang dan muliakan negeri tersebut, negara tersebut, masyarakat. Allahu Akbar. Kan? Jadi jangan kita perlekehkan perjuangan agama. Jangan kita rendah-rendahkan orang yang berjuang agama. Institusi pondok, madrasah, sekolah-sekolah agama. Ini semua benda-benda besar yang harus dipertahankan. Sebab tu kalau orang kata, kalau belajar sekolah agama boleh pergi mana? Kau nak pergi mana? Kau cakap je kau nak pergi mana? Kau nak pergi mana? Kalau belajar pondok ni, boleh hidup tak? Asal selama ni orang belajar pondok semua mati ke? Mati mengejut ke? Mati tiba-tiba ke? Kan? Belajar agama ada masa depan ke? Selama ni kalau kita dengar orang-orang belajar agama, masa depan dia tertutup ke? Masa depan dia berakhir ke? Kan? Kita ni berfikir macam minoriti. Kita ni orang Islam tapi berfikir macam bukan Islam. Kita orang Islam kan? Tapi berfikir macam bukan Islam. Tak yakin pada agama, tak yakin pada Islam. Kan? Allahu Akbar. Nampak tak? Patutnya pada detik saat ini, bila kita dah dikabarkan oleh para ulama tentang keadaan dunia yang semakin sesak, sulit, akhlak adab yang semakin hancur, akidah yang semakin rapuh,
Sepatutnya kita belum berlumba nak bangunkan Islam. Belum berlumba nak anak kita belajar agama. Belum berlumba nak hantar anak kita belajar tempat-tempat agama. Sepatutnya begitulah. Bukan masih mempersoalkan belajar agama nak pergi mana. Alah sekolah tahfiz ni banyak yang tak betul. Kita pandang yang tak betul. Yang banyak betul kita tak pandang. Kan? Jadi kita ni sebenarnya sedang berfikir seperti minoriti. Berfikir seperti mana orang kafir berfikir. Orang kafir menghina kita, kita berduduk di tempat orang kafir yang menghina agama dia sendiri. Agama kita lah. Allahu Akbar. Okey, sambil-sambil tu kita buka soalan untuk bicara. Ada soalan? Ya, soalan yang pertama. Daripada TikTok Arin Mas. Arin Mas. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita nak istiqamah yang kita sentiasa dalam perhatian Allah? Kalau kita dengan manusia, contoh ya, supaya kita faham, senang je. Nak kias ni senang ya. Kalau kita buka kedai makan, kalau kita buka kedai makan, kedai makan kita tempat yang strategik tapi tak ramai orang. Apa yang kamu nak buat? Kamu akan pastikan apa saja yang ada dalam kedai makan tu, daripada signboardnya, daripada warna bangunan tersebut, daripada atur urus, semua benda yang ada kat kedai tu dapat menarik perhatian orang. Kamu buat signboard besar-besar. Kamu buat design yang cantik. Kamu colorkan bangunan kamu menarik perhatian orang. Kamu servis yang terbaik. Senyuman yang memikat. Senyuman yang memaru orang. Servis yang cepat. Kan? Jadi semua itu diadunkan untuk membuka ruang kepada orang datang. Dan bila datang, dia datang lagi. Nampak tak? Kan? Tapi kita dengan Allah ni, solat kita lalai. Quran tak pegang. Tapi hati nak Allah pandang. Hati nak orang datang. Tapi signboard kecil, orang tak nampak. Orang nampak signboard orang sebelah. Orang tak nampak signboard kita, lepas tu kita kata orang sebelah pakai sihir. Orang sebelah pakai santau. Orang sebelah ada bomu, ada pawang. Sedangkan kita yang telah pawangkan diri kita. Kita yang santau diri kita sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa yang zalimi diri kita? Kita lah. Nampak tak? Kita nak Allah pandang kita. Tapi yang Allah suruh kita tak buat. Macam mana Allah nak pandang kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Engkau masih pegang handphone kau. Engkau membesarkan handphone kau. Solat engkau tak buat, engkau masih pegang handphone kau. Engkau masih pegang laptop kau. Engkau masih sembang, engkau masih berbual. Kan? Nampak tak? Engkau nak Allah pandang kau. Tapi engkau buat benda yang Allah hina. Yang Allah murka. Kau mengumpat orang, kau mengata orang, kau fitnah orang, kau mengeji orang. Nampak tak? Jadi, cuba tulis atas kertas perkara-perkara yang boleh buat Allah suka kat engkau. Perkara-perkara yang Allah suruh. Perkara-perkara yang Allah suka engkau buat. Sebab formula ni mudah je. Engkau buat apa yang Allah suka, maka engkau dapat apa yang kau suka. InsyaAllah. Buat apa yang Allah suka bukan apa yang kita suka. Kena faham tu. Buat apa yang Allah suka. Jadi setiap benda yang kau suka nak buat, engkau cek dulu. Allah suka tak apa engkau buat? Engkau suka bangun lambat. Allah suka tak engkau bangun lambat? Engkau suka kerja sampai pagi. Sampai pukul 2, pukul 3, engkau all out kerja engkau. Allah suka tak apa engkau buat sampai kau tertinggal tahajud? Sampai kau tertinggal bangun malam. Sampai kau tertinggal sepertiga malam. Sampai kau tertinggal untuk buat solat taubat. Sampai kau tertinggal untuk baca Quran. Allah suka tak apa engkau buat? Nampak tak? Faham ke faham? Jadi, engkau kena letakkan misi hidup engkau apa? Matlamat hidup engkau apa? Lepas tu renung-renungkan apa yang telah engkau buat ni Allah suka tak? Kemudian sedangkan perkara-perkara yang Allah suka. Ini akan buat engkau kekal dalam rahmat Allah. Kekal dalam pandangan Allah. Kekal dalam kasih sayang Allah. Menerima mardatilah Allah. Memanggil mardatilah Allah. Jadi kita semua kena faham. Nampak tak? Barulah kita akan jadi orang yang kekal di jalan ihdinas siratal mustaqim yang 17 kali kita minta tu. Setiap kali kita solat. Tak termasuk solat sunat. Tak termasuk kalau kau baca Al-Quran, kau setiap kali nak mula Quran, nak baca surah apa pun kau mulakan dengan surah Al-Fatihah. Menjadikan permintaan kau, doa kau, pengharapan kau lebih daripada 17 kali. Nampak tak? Kita dengan Allah ni kita sentiasa bergantung harap. Ada tak? Kita banyak bergantung harap pada manusia, bukan pada Allah. Dalam bahasa perbuatan kita. Panggil Ustaz Hafiz. Dalam bahasa perbuatan kita lebih banyak bergantung harap pada makhluk berbanding pada Allah SWT. Kita lebih banyak bercakap dengan orang, lebih bercakap dengan Allah. Nampak tak? Jadi kalau kita nak kekal mengharapkan Allah, ihsan Allah, kasih sayang Allah, pandangan Allah,
Kan? Maka kita buat apa yang Allah suka, bukan apa yang kita suka, bukan apa orang suka. Bang, kita anak kita ni bang, tak boleh main bang. Ini satu-satunya anak kita ada. Nak buat kerja kahwin, buat sungguh-sungguh bang. Saya tak suka. Orang perempuan kadang-kadang dia punya kuasa veto. Kan? Suami pening-pening nak cari duit. Biasa macam tu lah, biasa. Tak semua macam tu. Kan? Nampak tak kan? Kita kena buat betul-betul bang. Kong-kong pun mesti ada 10 kemah. Mak Datuk macam gaja. 15 kemah bang. Saya tak nak main bang. Nak mak andam, mak andam betul. Saya nak hati mak andam. Nampak tak? Kenapa dia buat semua tu? Sebab dia nak manusia suka. Dia nak manusia pandang. Dia nak penduduk kampung nampak dia kaya, berjaya. Anak kita belajar universiti bang. Takkan biasa-biasa. Satu, banyak orang bila kahwin tak berkat. Sebab majlis kerja kahwin pun Allah dah tak muliakan. Ustaz, mana pay sistem pulau kan lah. Muzik tak ada. Apa dia? Taklah kau ustaz kau boleh pergi. Tak je sebagai ustaz bagi salam. Taklah. Nampak tak sahabat-sahabat? Kita banyak nak fikir orang daripada fikir apa yang Allah suka tak suka. Nabi suka tak suka. Kan? Ini yang kita buat sekarang. Kan? Innama amalu binniyat. Kita ni niat apa? Kan? Yang bermain. Satu, kita kena batasi dalam setiap tindakan kita supaya kita kekal di jalan ihdinas siratal mustaqim. Di jalan yang Allah redha. Allahu akbar. Aswan. Bantulah kita tap screen. Ya, bantu kita untuk share live ni. Allahu akbar. #FYP. Allahu akbar. Daripada TikTok Shima Rahman, politik sebahagian dari agama. Faris, jelaskan jika ada agamawan yang tidak mahu mengundi. Assalamualaikum, mana baik budi bahasa. Tinggi, mulia. Okey. Saya tak nak terikat sangat dengan stigma politik dan sebagainya. Saya nampak Islam tu secara keseluruhan. Politik tu adalah sebahagian kecil daripada perjuangan besar Islam ni. Dan jalankan tanggungjawab kita. Dan supaya kita menjadi sebahagian daripada mereka yang boleh menentukan yang terbaik untuk negara. Itu salah satu daripada perkara yang wajib kita buat, iaitu mengundi. Kita menjadi sebahagian daripada manusia yang boleh menentukan dengan izin Allah SWT orang yang terbaik untuk pimpin negara ni. Itu adalah tanggungjawab dalam konteks mengundi. Itu hanya berlaku 5 tahun sekali. Itu berlaku mungkin 4 lebih tahun sekali. Kan kalau nak cepat, pemimpin kena mati lah. Baru undi sekali lagi berlaku kan. Kan? Tapi kita ada tanggungjawab yang lebih luas daripada itu sebenarnya. Kan? Sebab pada hari ini kan banyak pemimpin-pemimpin kan sebenarnya walaupun dia pakai baju yang kita nak dia pakai, tapi akhlak ni masih lagi mendahului daripada baju yang dipakai. Kita nak lahirkan pemimpin-pemimpin yang ada iman, yang bertakwa, yang jiwanya Islam, yang jujur, adil, yang fatanah. Kan? Dia mesti datang daripada masyarakat yang begitu. Hari ini kita sedar masyarakat kita rosak. Sebagai besarnya rosak. Individu dalam masyarakat itu rosak. Dan kita berbalas setiap masa, kita bersengketa. Orang jauh daripada agama. Kita nak pemimpin yang terbaik. Hakikatnya, kita sedar. Dan cabarannya sangat besar pada detik saat ini. Dan apa tidaknya masjid kosong, surau kosong. Majlis-majlis ilmu nak tengok siapa penceramah. Kalau penceramah tu betul-betul letup, maka letuplah orang datang. Kalau tak ada penceramah hebat, maka suam-suamlah orang datang. Lagi teruk, kalau penceramah tu langsung tak ada nama. Tak ada orang datang. Kena pula dengan kerajaan-kerajaan negeri yang bersepah kat Malaysia ni, yang buat sekatan demi sekatan. Tak tahulah kita duduk kat mana ni, Rusia ke, Angola ke, dan Afrika Selatan ke, kita duduk kat mana, wallahu alam. Dan banyak sekatan. Ada tauliah pun tak boleh nak bagi ceramah sekarang. Ada negeri keluarkan statement macam tu. Dan ada negeri ada tauliah pun tak dibenarkan. Kan sekarang ni dibekukan buat sementara waktu, ada negeri tak boleh saya sebut dah. Tapi ini berlaku untuk negara Islam. Negeri-negeri daripada ujung sampai ke ujung, daripada timur ke barat, daripada barat ke selatan, daripada selatan ke utara, Islam. Tapi ada sekatan-sekatan seperti itu sedang berlaku. Nampak tak? Mana tidaknya orang-orang yang bukan Islam, yang memang ada kedengkian, yang memang ada kebencian pada agama, dan menunjuk belang mereka. Sebab kita sendiri orang Islam pun menyusahkan perjuangan Islam itu sendiri. Dan ada orang yang pegang masjid, tak usah cerita kerajaan lah, tak usah cerita pemimpin besar lah, tak usah cerita pada pemimpin yang teratas lah. Kadang-kadang baru kecil jadi imam, baru jadi pengusi masjid. Masjid pun bukan besar sangat pun.
Itu pun dibina gunakan duit orang ramai, bukan gunakan duit dia. Dia gunakan peraturan-peraturan yang bodoh-bodoh, yang bangsat-bangsat yang menyusahkan dakwah. Dan tabligh tak boleh masuk masjid ni. Tidak dibenarkan jemaah tabligh berada dalam ruang ini. Nampak tak? Bukan masjid tu bukan duit, pakai duit keluarga dia. Dia diberi amanah untuk pegang masjid pun dia keluarkan peraturan-peraturan yang membabi buta, yang menyusahkan orang. Ini bukan soal apa yang atas, yang bawah pun banyak bersepahnya masalah kita sekarang ni. Kan? Dan ada masjid saya masuk, kan? Ada apa tulis apa kenyataan lepas solat Isyak, maknanya kalau tak ada ceramah agama, program agama, kan dia ada kuliah-kuliah kan. Kalau tak ada, bermakna 15 minit hingga 20 minit masjid kena tutup. Selama mak bapak dia buat peraturan macam tu, apa masalah dia? Bukan duit dia bina masjid tu. Nampak tak? Kita nampak pemimpin-pemimpin yang bangsat, yang teruk. Tapi kita tak nampak yang bawah ni pun banyak macam tu juga. Dan mereka ni besok naik atas. Nampak tak? Sebab tu orang-orang bukan Islam yang sifatnya membenci Islam tu. Orang bukan Islam, dia tak semestinya musuh Islam. Sebab ini peluang untuk kita dakwah. Tapi mereka yang memang suka provok, suka menganiayai, suka menzalimi, kan? Mereka akan mengambil kesempatan di atas kelemahan kita begini. Allahu Akbar. Kita nak masjid 24 jam hidup. Apa salah masjid tutup, tapi pada waktu sama, kalau buka, dia terbuka lah. Kan? Saya nampak macam itu saya pergi kat Semenyi, saya singgah sebuah masjid, surau, cantik surau tu. Tapi dia buka, dia tutup. Tapi bila kita buka, dia boleh buka lah. Dia tak ada kunci. Maksudnya tak berkunci. Kan? Allahu Akbar. Dia siap pasang CCTV. Biasa nak pasang CCTV ke, nak pasang apa ke, pasang lah. Nampak tak? Allahu Akbar. Kan? Jangan hanya kerana ada pencuri, kan? Kita tutup masjid. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini masalah kita. Dalam keadaan ummah makin tertekan. Islam terbatas. Dengan banyak peraturan-peraturan yang tidak menyebelahi kita. Kan? Peraturan-peraturan yang menyulitkan kita. Yang sedang melumpuhkan kita. Siapa yang berjuang, dia fahamlah. And mereka sedar benda ni berlaku. Mereka yang tak ambil tahu pasal asyik-asyik politik, balik-balik ekonomi, saham, barang naik turun. Dia tak pernah ambil tahu tentang Quran, dia tak pernah ambil tahu tentang isu agama. Dia memang tak akan ambil berat tentang ni, dia tak akan tahu. Kan betapa sukar dan sulit ni, tapi kita ni jalan je. Kan jalan je. Kan untuk bercakap benar di akhir zaman memang akan disulitkan. Itu Nabi dah bagi tahu. Kan itu bukan satu benda yang memeranjatkan kita. Tapi yang kita bercakap ni sebab kita negara Islam. Kita sendiri istiharkan kita negara Islam. Tapi sayang berfikiran kita macam berfikiran minoriti. Kita bergaya, bertindak seperti minoriti. Kadang-kadang individu-individu yang berjuang untuk agama, berjuang untuk bangsa ini, mereka yang keluar di laman-laman sesawang seperti ini, bersuara. Kan? Kalaulah tak ada orang bongkarkan cerita pasal kedai zaitun tu, kan? Tak ada orang yang akan ambil tindakan. Berapa ramai orang tahu benda tu. Tapi hanya ada segelintir orang yang berbicara dengan penuh keberanian, dengan penuh ketegasan demi kerana cintakan agama ni. Maka baru tindakan diambil. Roboh terus. Kita nak suara macam ni lah. Kan? Suara macam ni selalunya akan dilemahkan. Kan? Suara macam ni akan selalunya akan dipinggirkan, akan disingkirkan, akan disulitkan. Tapi kalau inilah yang harga kita kena bayar, kita sanggup. Kan? Kita sanggup untuk terima. Sebab demi untuk perjuangan agama ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Soalan. Habib Al-Haddad. Masih Habib hadir? InsyaAllah. Daripada TikTok, Arin Mas. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah hidayah dari Allah untuk kita telah ditakdirkan? Memanglah semua benda Allah telah takdirkan. Dalam hidup ni semua Allah takdirkan. Tapi itu adalah benda yang kita tak tahu. Maka Allah bagi kita ikhtiar. Kita Ahlussunnah wal Jamaah memang dituntut untuk ikhtiar. Kan Sayyidina Umar kata, kan ketika peristiwa Ta'un, nak mengeluarkan tenteranya, mendapat sedikit tentangan daripada para sahabat, maka Sayyidina Umar bagi kias. Kan? Kalau kita bawa kambing biri kita atau kambing kita, haiwan ternakan kita nak bawa bagaimana? Kita boleh bawa dia pergi ke padang ragut, itu takdir yang baik. Kalau kita bawa pergi ke padang yang tak ada rumput, itu pun takdir kita. Maka kita bila Allah bagi kita pilihan, kita tentu nak pilih yang terbaik. Maka bila kita pilih yang terbaik, itulah takdir yang terbaik kita. Kenapa kita nak pilih yang buruk? Sebab remote control kat tangan kita. Yang lain kita serah pada Allah. Memang takdir kita dah tentu dah. Kan? Jodoh pertemuan pun dah tentu. Mati pun dah tentu. Baik kita tunggu mati je pasal dah tentu mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang menjauh pasti mati. Duduk je lah tunggu mati. Kan? Kalau Allah takdirkan kita mati 20 tahun lagi, tunggu je. Bila nak datang mati je, tunggu je. Orang hantar makan-makan, lepas tu tunggu mati. Kan? Nampak tak? Sebab mati tu pasti akan berlaku kan? Pasti akan berlaku. Kahwin belum tentu berlaku. Kita pun tak tahu kita akan kahwin ke tidak bagi mereka yang belum kahwin. Nampak tak? Kan? Tapi mati tu pasti berlaku mati. Kan? Allahu Akbar. Kan? Bagi kita dah tahu dah. Rezeki kita
Kita tahu rezeki kita pasti akan ada. Yang kita tahu kan kita ni dapat bila, besar mana. Maka kita kena usaha lah. Maka usaha itu menyebabkan itu dakwah, ibadah. Usaha itu menyebabkan kita lebih banyak dapat manfaat, memberi manfaat. Khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia memberi manfaat. Jadi di saat kita nak mencari hidayah Allah, kita sudah buat benda baik, kita bersedekah, kita doakan orang, kita sebarkan kebaikan, kita tulis yang baik-baik. Nampak tak? Itu semua memberi manfaat pada ummah, memberi manfaat pada kita dan ummah. Jadi di saat kita menagih, mengharapkan hidayah Allah, kasih sayang Allah, mardatilah Allah, kita sedang melakukan perkara baik. Kita kan sedang memimpin diri kita. Nampak tak? Satu, di saat kamu bercerita tentang pemimpin-pemimpin yang kamu benci, kerana kamu kena ingat, kamu adalah pemimpin juga. Adakah kamu adalah pemimpin yang Allah sayang di saat kamu benci orang lain? Adakah kamu adalah pemimpin yang terbaik di saat kamu menilai orang semua buruk? Nampak tak? Satu, Islam tu memang dah kuat. Tapi yang menjadikan ia lemah ialah kita. Kan Nabi dah bagi tahu pada sahabat, kan kita ni umat akhir zaman ni, orang di penghujung dunia ni ibarat buih-buih di lautan. Dia banyak tapi tak ada kesan. Kan? Musuh tak takut kan? Kita kat Malaysia nampak. Bila kita kata nak belajar Imam Nawawi, kita madrasah berdiri semua lah perkara asas kita. Kan? Perkara yang kita belajar. Kan? Hadis 40 ni, yang Imam Nawawi ni kita dah memang disentuh dalam membangunkan pelajar, akhlak dan sebagainya. Pondok, madrasah dah lama pegang. Tak perlu nak bergaduh-gaduh, memang kita pegang. Satu kamu nampak akhlak pelajar tahfiz dengan pelajar sekolah tu mungkin ada beza, pasti berbeza. Kalau pelajar tu benar-benar menghidupkan akhlak yang dia terima di madrasah, ia pasti berbeza dengan pelajar yang belajar kat sekolah. Sebab kita memang belajar kitab ikamnya, belajar akidahnya, belajar akidah, berlambak kitab-kitab berkaitan dengan akidah. Belajar imam sifat 20, kan? Pun banyak kitab berkaitan dengan sifat 20. Kan? Belajar tentang hadis 40, Imam Nawawi yang sedang dipertikaikan sekarang oleh orang bukan Islam. Apa masalah pula yang belajar orang Islam? Sebab kita lemah. Nabi dah bagi tahu dalam hadis. Pun kita tak nak ambil tahu. Musuh takkan gerun kat kita. Itu hadis sahih. Musuh takkan gerun kat kita. Sebab kita fikir dua benda. Nabi dah bagi formula dah. Nabi dah bagi ingatan. Tetap kita buat. Apa dia? Cintakan dunia. Kita cintakan dunia. Majlis-majlis ilmu sekat. Susah nak buat. Tutup pintu tu. Di saat kamu kunci pintu masjid, pintu kelab malam terbuka. Di saat kamu tutup pintu masjid, tolong ingatlah benda ni, bukalah minda kamu. Di saat kamu tutup pintu masjid, pintu-pintu kelab malam, disko, karaoke sedang dibuka 24 jam. Dibuka sampai ke pagi. Dibuka merentasi subuh. Takkan kita tak boleh faham, takkan kita tak ada resah dan gelisah. Kita hanya pimpin masjid pun kita dah besar kepala. Kita baru pimpin masjid pun kita dah rasa belagak, dah rasa macam masjid itu kita punya. Ni aset bukan kita punya, kita memegang amanah. Bukan duit kita, bina masjid tu, contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nampak tak? Sebab tu kita ada kerisauan. Sebab tu kita bangunkan, tanyalah, tak kisahlah pemimpin tu datang dari mana, tapi kalau dia buat benda benar, maka kita kena benarkan. Seperti mana ungkapan Sayyidina Umar ketika dia ditegur oleh seorang lelaki, yang lelaki ini seorang pemabuk, tapi ketika dia tegur Sayyidina Umar, dia benar, kata Sayyidina Umar. Maka aku kena terima sebab dia cakap benar. Walaupun dia seorang pemabuk, tapi dia cakap tu benar. Maka aku kena terima. Dia akan dikata, dia akan betulkan Sayyidina Umar. Kalau salah, ini pedangnya. Dia bagi tahu. Tapi Sayyidina Umar tidak melantun. Walaupun Sayyidina Umar ni digeruni. Kan? Tapi dia adalah orang yang fatanah, bijaksana. Menguruskan segala isu. Allahu Akbar. Dia turun padang. Dia melihat dan mengintai, memerhati, memandang rakyatnya di bawah. Masyarakat di bawah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini cabaran kita pada hari ini. Dan sampai macam tu sekali nak bau usul kemudian nak dibangunkan, kan? Ditentang. Siapa engkau nak tentang perjuangan kita? Kan? Itu hak orang Islam. Itu hak orang Islam nak belajar apa? Kita tidak pernah, ini masalahnya sebab terlalu membenci Islam. Islam kan, adalah agama yang tidak pernah mengarahkan untuk kita membunuh siapa-siapa, dan menyulitkan siapa-siapa, menyusahkan siapa-siapa, menentang siapa-siapa. Inilah Islam. Islam ni agama yang sangat cantik, menarik. Islam ni agama yang berjalan solid, cantik, dan dia valid sepanjang zaman. Bagi siapa? Okey. Dia tak sini. Mama datang Terima kasih
Itulah nanti Nanti Pak Aris bagi tahu. Okey. Assalamualaikum. Ini adalah lawatan mak bapak di madrasah Pak Aris. Allahu Akbar. Nampak Okey, ada soalan. Di platform satu lagi, Talha Ichigo. Pak Aris, macam mana kita nak buat diri terus kuat dalam membuat ibadah? Maksud saya, macam dulu rajin solat di awal waktu, tapi sekarang jadi macam lalai dengan masa. Bagaimana cara untuk pupuk keimanan agar terus istiqamah dalam ibadah? Apa yang kau capai dah? Apa yang telah kau capai? Kadang-kadang kejayaan demi kejayaan itu meragut masa kita untuk akhirat. Kadang-kadang kejatuhan demi kejatuhan yang kita lalui melupuhkan kita punya keyakinan dan semangat. Cuba cek hidup engkau. Nampak? Cuba cek hidup engkau. Dulu masa kita belajar, kita banyak masa. Maka kita solat awal waktu, berjemaah, bertadarus. Tapi bila dah kerja, kita sibuk. Nampak tak? Sedangkan Islam tu kekal, sama je. Yang tak sama kita. Kita memandang Islam ni dengan mood dan perasaan yang berbeza. Salah. Kan? Sedangkan remote control kat tangan kita. Kalau kita diberi peluang untuk bangun pagi, kita tangguhkan. Itu hak kamu. Tapi kamu pasti akan sulit di akhirat besok. Kamu pasti akan melalui jalan-jalan yang berliku, jalan yang penuh kesukaran, dengan linangan air mata takkan berhenti. Maka kata ulama, akhirat padang tempat manusia yang benar-benar rasa bersalah, rasa tertipu dengan dunia ni. Itulah tempat dia nanti. Dan penyesalan, perhimpunan manusia yang benar-benar menyesal. Nampak tak? Jadi kita kena pandang diri kita. Okey, kenapa kita lambatkan solat? Kenapa kita dah mula tak pegang Quran? Kenapa kita dah tak ada masa untuk zikir? Kan? Itu dah terketak kosong. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu boleh ubah diri kamu. Kan? Sebab nak ubah diri kamu, kamu sendiri bukan orang. Kamu tak perlu tunggu ceramah motivasi, tak perlu dengar kata-kata motivasi, kata-kata semangat. Kamu sendiri boleh lakukan. Tapi kamu tak nak buat. Kamu beri 1001 alasan. Sedangkan kematian semakin menghampiri kita. Kematian berlaku pada bila-bila masa. Kan bila dia datang, dia tak akan lewat sesaat pun. Allahu Akbar. Nampak tak? Jadi ambil keselai kertas, tulis. Apa sebab mengapa kita lewatkan solat? Apa sebabnya? Kan saya pernah cakap, kalau makan itu mengenyangkan, berpuasalah. Maka ia membahagiakan. Nampak tak? Subhanallah. Kalaulah kamu kaya, kalau kamu bekerja menjadikan kamu kaya, bisnes kamu menjadikan kamu kaya, bersedekahlah. Sebab itu akan menyebabkan kamu bahagia di akhirat. Sebab itu akan menjadikan kamu kaya di akhirat. Nampak tak? Allahu Akbar. Faham tak? Subhanallah. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Orang kalau jumpa formula nak berjaya di akhirat, dia takkan buang. Contohlah, kamu berniaga. Kamu berniaga. Rugi, untung sedikit. Dia buat asal, benda tu tiup kena baju dia. Mas ni, salam. Ni pelajar saya paling kecil, mak. Comel je. Mak, macam sini. Alamak. Duduk sini. Mak. Nampak? Ni paling kecil, pelajar Pak Riz. Kan? Berapa umur? 6 tahun. Bangun tahajud. Bangun tahajud tak? Bangun pagi tak? Pegang Quran tak? Puasa sunat tak Isnin Khamis? Nampak? 6 tahun. Ada mati tak? Kan? Puasa-puasa tiba-tiba mati ada. Kan? Puasa-puasa tiba-tiba sakit gila-gila sakit, meninggal tu ada. Nampak? Nampak? 6 tahun. Kan? Puasa Senin Khamis, solat on time, solat awal waktu, bangun pagi pula tu. 4 lebih dah bangun. Kelas pukul 5 betul? Betul? Mengantuk juga kan? Kadang-kadang mengantuk kan? Mengantuk kan? Tapi tidur kena marah Betul? Okey. Bye-bye gitu. Bye-bye. Bagi salam. Assalamualaikum. Pakcik, makcik. Doakan saya agar saya menjadi hafiz. 30 juzuk. Ulama. Boleh pimpin ummah. Doakan saya tahu. Okey, saya sayang semua orang. Sebab Nabi sayang semua orang. Ya, terbaik. Alhamdulillah. Okey dah. Allahu Akbar. Wangi nampak? Wangi. Anak kita 6 tahun busuk. 6 tahun nampak? Kan? Allahu Akbar. Ya. Kan? Antau anak madrasah lah. Apa lagi? Tangguh-tangguh. Kita cerita, saya takut ni, saya risau. Antau anak madrasah.
Kan? Nanti Allah hantar kabar gembira kepada keluarga anda. Ada manfaat. Kan? Tapi kena jaga agama lah. Agama kena jaga. Kan? Agama kena jagalah. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Bukan senang. Nampak macam senang kan? Senang gerak. Nak jaga gerak. Kita dapat, kita yang minta masuk madrasah ni untuk tahun 2024 kita dah buka dah. Kita khaskan untuk tempat terhad. Kan? Yang terbaru, saya maklumkan kan, ada pelajar yang OKU nak masuk kan, kita tak ada masalah kan, OKU ke OKA ke OK ke semua kita boleh ambil kan. Tapi syaratnya mak bapak bila hantar janganlah lepas tangan, janganlah ambil mudah, jagalah agama tu. Anak kat sini insya-Allah kita jalankan agama tu, kita uruskan agama, tapi mak bapak kat rumah janganlah lepak, janganlah sembang, jangan drama sangat kan. Allahu akbar, bantulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kita remote control kat tangan kita lah. Kita kena pimpin diri kita. Satu minta sahabat, minta, ya Allah, berikan aku keberkatan masa. Ini kena minta sahabat, kena minta. Ya Allah, berikan aku, sebut keberkatan ni, antara keberkatan yang kita nak daripada Allah, ya Allah, berikan aku keberkatan masa, berikan aku keberkatan rezeki, berikan aku keberkatan hidup. Ini semua kena minta ni. Ya Allah, berikan aku keberkatan masa. Sebab tu ada orang, dia bangun pagi sampai tidur, dia boleh settle satu juzuk Al-Quran. Tapi kita, mana sempat, nampak sebab keberkatan masa. Ada orang, pagi dia bangun, malam dia tidur, semua orang lakukan perkara sama kan. Manusia normal, pagi bangun, tidur waktu malam, tapi dia tak ada masa nak pegang Quran. Ada orang bukan sekadar pegang, dia boleh baca, bukan sekadar baca, dia boleh habis satu juzuk. Kan? Saya berbalik daripada satu perhimpunan, saya majlis ilmu. And lika ahli Quran. Dan saya berbalik bertemu dengan ulama-ulama Quran di Masjid Negara baru-baru ni, Persatuan Tafiz. Kami anjurkan program ni bersama dengan JAKIM. So saya berpeluang berjumpa dengan hakim-hakim musabakah antarabangsa. Dan apa perkongsian mereka bagi yang saya nak kongsi kepada anda? Setiap hari baca Quran. Setiap hari kena baca Quran. Setiap hari wajib baca Quran. Wajibkan diri kamu baca Quran. Barulah kamu masuk dalam kelompok manusia yang Allah pandang. Allah turunkan Quran bukan suka-suka. Engkau langsung tak pegang. Suka-suka engkau tolak Quran. Nampak tak? Ya Allah, berikan aku keberkatan masa. So, bila Allah beri keberkatan masa, cuba cek surah Al-Asr. Nampak tak? Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Nampak tak? Satu kita minta, ya Allah, berikan aku keberkatan masa. Masa berlalu cepat tau. Seminggu macam tu je berlalu. Perasan ke perasan. Itu hadis. Itu tandanya dunia semakin berada dekat penghujung. Kau tak nampak ke satu tempat Allah bakar? Kau tak nampak ke? Hawaii Allah bakar lingkup. Kemudian California. Kemudian Kanada. Macam-macam tempat Allah bakar. Kat Malaysia, kan Allah belum bakar ikut negeri. Allah belum bakar lagi ikut daerah. Allah bakar satu bangunan pun tak nampak. Kan? Berbanyak bangunan. Kan? Telah terbakar. Kita tak nampak. Kan? Cuba madrasah terbakar. Satu Malaysia sebut. tutup. Kami tuntut. Tutup madrasah sebab terbakar. Kan? Mengata-ngata orang bercakap. Kan? Soalan. Daripada Puan Arin Mas di TikTok. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam. Adakah perasaan malu itu sebahagian dari iman? Mohon pencerahan. Yalah. Malu itu adalah perkara yang telah pun Nabi tinggalkan pada kita. Malu. Kita ni hamba. Belagak sombong. Bangga diri. Daripada iman ni. Kau siapa pun. Settle kau siapa pun. Golongan bangsawan ke, golongan bangsatwan ke, engkau raja ke, engkau sultan ke, engkau PM ke, engkau menteri ke, engkau esko ke, engkau usahawan berjaya ke, engkau konglomerat ke, engkau siapa pun, engkau penori getah ke, engkau nelayan ke, siapa, semua sama je. Nampak tak? Datang daripada air mani yang sangat busuk, kemudian balik dengan kain kapan berwarna putih. Sama level. Membezakan kita ialah amalan kita, sedekah jariah kita. Nampak tak? Ini yang kita tengah berjuang ni, sementara hidup ni. Nampak tak? Allah Akbar. Sebab itulah orang yang ada rasa malu ini Allah titipkan ni, Allah titipkan. Kan? Kenapa ada orang tak pakai tudung, baju nampak lurah dada, nampak punggung, nampak spender, dia rasa bangga sebab Allah dah tarik nikmat malu. Bila kita ada perasaan malu dengan Allah, maka kita akan dekat dengan Allah. Bila Allah tarik nikmat malu tu, kita tak sembahyang pun tak rasa apa. Orang sembahyang Jumaat tengah baca kutubah, kita selama je lepak kat kedai, minum, rasa bangga pula. Nampak tak? Nampak tak? Dia rasa bangga. Dia banyak orang ni kalau tengok lelaki bangga cerita tentang perempuan. Bangga cerita tentang maksiat. Kan daripada budak-budak sekolah sampailah ke tempat pejabat. Kita kan lelaki. Kan bangga bawa keluar perempuan, bangga kan dapat sentuh perempuan, bangga dapat tidur dengan perempuan, bangga cerita kat orang maksiat. Bangga. Nampak tak? Allah dah tarik
nikmat malu. Malu tu nikmat. Allah dah tarik nikmat malu. Maka yang tinggal apa? Tak rasa malu. Orang tak malu ni adalah orang yang tidak beriman pada Allah SWT. Tak malu dengan Allah. Dia tak malu. Dia pakai semua pinjaman ni. Dia pinjam kereta Porsche aku. Dia lanyak macam orang gila. Dia tak malu ke dengan aku yang aku tengah perhati dia. Dia pakai kereta aku macam kereta bapak dia. Kan? Tak malu ke? Engkau pinjam mata. Engkau pinjam hidung Allah. Allah yang pinjamkan kau mata, hidung, mulut. Engkau boleh bercakap apa saja. Kau tak malu ke? Allah bagi kau pinjam. Kau kena pulangkan balik. Sebagai peminjam, mesti ada syarat. Syaratnya dakwah. Syaratnya ibadah. Kan? Allah tidak cipta jin dan manusia melainkan beribadah pada Allah. Itu Allah beritahu dalam Quran. Allahu Akbar. Memang, kan? Bila Allah tarik nikmat malu, habis kita. Habis kita. Allahu Akbar. Kan? Kita lebih malu pada makhluk daripada malu pada Allah. Wahai Syekh, kan, seorang ulama besar nama Ibrahim Al-Sufi didatangi oleh seorang ulama bercakap pada dia, wahai Syekh, kan, ana ni beribadah kan sungguh-sungguh pada Allah. Tapi ana nak rasa apa perasaan kan, bagaimana rasa bersalah bila lakukan dosa. Sebab orang tak buat dosa, dia tak ada rasa bersalah lah, bersalah buat dosa. Kan, ni ulama-ulama hebat bertemu dengan ulama sufi nama Ibrahim, Syekh Ibrahim. Dia kata, ana nak rasa, macam mana rasa bersalah buat dosa. Jadi, ana nak buat dosa lah. Ana nak buat dosa. Jadi, Syekh Ibrahim kata, boleh. Kau nak buat dosa. Tapi, ada beberapa syarat. Dan antara syarat yang ditetapkan, engkau cari tempat di mana Allah tak nampak kau. Menangis dia. Malu dia dengan Allah. Gerun dia dengan Allah. Sebab tidak ada tempat engkau akan terhindar daripada pandangan Allah SWT. Nampak tak? Bila orang Allah titipkan kasih sayang, Allah titipkan rasa malu, Allah titipkan rasa gerun kepada Allah. Subhanallah, orang macam ni, subhanallah, Allahu Akbar. Dia takut, kan? Dia kurang bercakap, banyak amal. Kan? Dia banyak bertindak daripada banyak rancang. Kan? Dia tak berjanji, tapi dia buat. Allahu Akbar. Satu kita timbul isu hari ni, orang berjanji tak tepati. Kan? Macam-macam dia cakap, tapi dia tak buat. Allahu Akbar. Sedih kan? Hidup hari ni. Kan? Dia bukan soal malu saja. Ada banyak benda yang Allah telah tarik daripada pegangan umat Islam akhir zaman. Allah Akbar. Rasa gerun dah tak ada, rasa malu dah tak ada. Sebaliknya Allah bagi gerun pada musuh tadi pun Allah dah tarik. Musuh dah tak gerun pada kita. Dulu kalau musuh dengar Islam, dia gerun, dia takut. Kan? Selepas kita berjaya tumbangkan kota Konstantinopel, kegerunan itu ada pada pihak musuh. Pihak musuh cukup gerun dengan kekuatan, dengan keberanian, dengan kebijaksanaan orang Islam. Tapi lama kelamaan, kan, mereka sedar orang Islam ni yang iman dia lemah dan rapuh, mudah dibeli. Maka dijolok dengan rasuah. Kenapa orang timbul rasuah? Dia tak ada malu dengan Allah. Dia awal tarik keyakinan daripada Allah. Dia tak yakin bahawa rezeki dia cukup. Allah turunkan rezeki itu memang cukup. Cukup. Engkau rasa tak cukup sebab engkau jauh pada Allah. Cuba engkau dekat dengan Allah. Rezeki engkau akan cukup. Allahu Akbar. Next. Ijah jajah. Ijah jajah. Berapa yuran kena bayar untuk anak? Berapa tahun boleh masuk? Untuk madrasah madrasah saya, yuran bulanan tu agak sikit mahal. Tapi yuran tahunan tu sikit mahal. Sebab kat situ ada yuran kitabnya. And dia ada yuran bukunya. Dia ada yuran keselamatan. Dia ada yuran kesihatan. Dia ada macam-macam lah yuran. Kan? Ada sikit mahal. Tapi yuran bulanan setiap bulan RM150. Kalau seandainya anda nak masuk madrasah Pak Riz terpilih, tapi ada kesulitan bab yuran tahunan tu, maklumkan kita terus serang. Boleh bayar berkala, jangan lari terus. Kan? Bagi nombor kat sini. Dah bagi nombor Okey. Nanti kita hubungi anda. Kan? Kami tak ada call nombor saya. Cik Syafiq dah letakkan nombor telefon kat situ, boleh call Cik Syafiq, message Cik Syafiq. Cik Syafiq, saya lah orang yang tadi kita berbual selepas habis live. Hubungi kita. Kan? Subhanallah. Kan? Jadi ke contohlah anak kecil tadi tu. Allahu Akbar. Next. Ada selingan gitu. Daripada Siti, telefon tu lagi. Yeah. Untuk orang tu ada Pak Riz untuk belajar di situ. Buat sementara ni tak adalah, tapi saya ada kitab. Kelas-kelas kitab setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu kita ada kitab tasawuf. Boleh datang kat madrasah saya. Setiap hari Rabu. Dan kita juga ada kelas-kelas yang lain. Boleh. Nombor telefon dah ada kan, boleh kontak apa Syafiq. Dapatkan maklumat tu. Nanti Syafiq akan pass over kepada ustaz-ustaz yang bertanggungjawab. Next. Daripada TikTok, daripada Muah Mama 29. Pak Riz nak tanya, wanita kalau solat 5 waktu di masjid boleh ke? Kalau solat di rumah,
tidak awal waktu. Sebaik-baiknya orang wanita ni, sebaik-baiknya lelaki, sebaik-baiknya masjid. Wanita sebaik-baiknya rumah. Kan? Pergi masjid boleh, tapi sebaik-baiknya rumah. Nampak Itu beza lelaki dengan perempuan. Lelaki sebaik-baiknya masjid. Wanita sebaik-baiknya rumah. Nak pergi masjid boleh, tak jadi masalah. Tapi kalau fikirkan, kalau saya semain kat masjid, dapat waktu Pak Riz, pergilah masjid. Alhamdulillah, insyaAllah teruskan. Kan? Sebaik-baiknya kat rumah. Tapi kalau pergi masjid, Alhamdulillah, tak jadi masalah. Kan? Itu je. Next. Jangan lupa yang tuan-tuan daftar. Jangan korang tanya satu ikut live tapi tak nak ambil berat tentang agama ni. Kau nampak tak? Betapa susahnya nak hidupkan agama di sekolah. Belajar kitab, nak belajar hadis 40 je. Imam Nawawi punya hadis banyak tau. Ribu-ribu. Kan? Baru 40 je nak masukkan kat sekolah. Dapat tentangan daripada mereka yang bukan Islam. Orang Islam lain dia okey. Orang Islam lain, kawan-kawan kita, kan? Si Baba Chong, dia okey je, tak ada masalah. Kan? Si Bah okey je, tak ada masalah. Tapi mereka yang berpersatuan, yang memang anti-Islam, yang benci Islam, yang memang kan, setiap masa provoke pada orang Islam. Mereka ni, kan, kalau bagi slipper free kepada orang Islam pun dia akan tentang. Kan? Bagi makan percuma, kita orang Islam nak sedekah kat sekolah pun dia akan tentang. Dia akan tentang apa saja. Kan? Dia akan tentang apa saja. Orang macam ni, kerajaan kena tegas. Orang macam ni, kerajaan kena ada pendirian yang jelas. Kan? Tak boleh main-main. Yang lain okey je. Orang-orang bersendirian okey je. Jiran kita okey je. Kadang datang jumpa kita. Ini bukan gurau ni. Madrasah kita contohnya. Kan? Kumar datang. Si Kumar Resen datang. Kawan kita sekolah. Dia kata, kau tolong aku lah. Mak aku sudah sakit. Sakit. Ini aku mau minta tolong lah. Doakan. Dia minta kita doakan. Sebab kan kawan besar sama-sama kat kampung. Kan? Tak ada masalah. Kita ni perhubungan bagus. Tapi bila ada orang bergerak atas NGO yang memang membenci Islam, buat apa pun ditentang, ini kita kena. Sebab ni, nampak tak betapa dahsyatnya. Kita nak samakan iman umat Islam. Nak samakan iman anak remaja. Nak bangkitkan akhlak dia. Nak samakan akhlak dan adab dia. Nak bangunkan dia punya jati diri. Kita sentuh 40 hadis saja. 40 hadis saja. Mak masuk ke sekolah untuk anak-anak Islam belajar. Kenapa kena tentang? Nampak tak cabaran hari ni? Satu, kena bagi madrasah, senang. Madrasah pun kita minta pemimpin-pemimpin Melayu Islam. Kan? Gaji-gaji Melayu kita. Semua ambil tahulah tentang madrasah. Jangan tekan. Sikit CF tak ada apa, mudahkan. Bagi laluan. Kan? Jadi kepada PM, ambil tahu bahawa madrasah institusi pondok kat Malaysia sedikit tertekan, sedikit mungkin banyak tertekan. Sebab mereka ni bangunan-bangunan mereka kadang-kadang disewa tak cukup baik dan sebagainya. Bantu. Ada arkitek-arkitek yang dipilih oleh kerajaan yang ada dibantu, boleh bantu untuk memastikan bahawa mereka tak dibebankan dengan bayaran yang bukan-bukan semata tidak dapat CF. Tolonglah. Ya, keselamatan kita faham, kita tahu. Tapi tolong. Kan? Jangan kerana tekanan demi tekanan. Dah lah kerana PKP. Banyak madrasah tutup. Langsung tak ada kajian. Kesan dan bahana. Implikasi. Impak. PKP yang cukup panjang. Kan, ke atas perjalanan madrasah. Dan ada orang dia cukup senang. Dia hentam madrasah. Dah tak ada duit. Dah tak ada apa. Tutup je madrasah. Tapi bila bapak nak tutup mata. Bila mak bapak dia, keluarga dia dilanda musibah. Dia dilanda musibah. Dia cari madrasah. Bukan dia cari sekolah SBP. Dia cari madrasah. Pandai pula. Kan? Bila nak kenduri kendara, cari madrasah pula. Nampak tak? Nak ramai korang cari madrasah. Kan? Tapi bila madrasah ada masalah, semua hentam, semua bantai. Apa jadah? Bila nak minta budak-budak madrasah apa buat tahlil, tak tanya pula madrasah ni ada CF ke tak? Daftar ke tak? Kan? Madrasah Pak Riz daftar tak? Ada CF tak? Kalau tak ada, kita tak boleh panggil untuk tahlil. Kan? Pak Riz, mak saya baru saja meninggal, boleh tak hantar budak-budak untuk baca Quran 30 juzuk, kan? Sementara tunggu pengurusan jenazah ni, boleh tak? Dia tak tanya, Pak Riz, boleh tak masuk hantar pelajar lebih kurang 40 orang, pelajar-pelajar Pak Riz untuk pengurusan jenazah, sambil-sambil tu nak baca Quran 30 juzuk. Tapi nak tanya dulu, ada CF tak? Kan? Ada daftar tak ke Jabatan Islam? Kan? Tak tanya pula. Pelik manusia hari zaman ni. Next. Daripada Arin Mas. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa ada ketika saya rasa Quran memanggil untuk saya bacanya? Itu Allah ni terpilih ni. Alhamdulillah, jangan lepaskan peluang. Orang yang rasa
dekat dengan Allah SWT ni, dia akan sentiasa isi ruang, setiap ruang tu untuk akhirat dia. Orang sekarang tak ada masa baca Quran. Baling cik sana, baling. Allah Allah. Apa ni? Bagi Ustaz. Ustaz Hafiz. Ustaz Ali kat mana tadi? Panggil Ustaz Hafiz. Jangan cik ni Ustaz Hafiz datang. Pernah kena tak sebelum ni cik Zani? Pernah kena? Tak pernah kena? MDX ni. Takut gastrik. Makan tak jaga. Rasa orang staf saya ni sakit. Okey, soalan seterusnya ni. Daripada Puan Hamsiah, Pak Riz, kenapa setiap solat kita boleh menangis? Sebab Allah terlalu baik, banyak doa dihujat. Allahu Akbar. Puan, bila kita dah dapat semua tu, jagalah baik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jagalah baik. Jangan sampai kita hilang. Jangan sampai kita kehilangan hidayah Allah SWT. Bila dapat, buat berbaik, bertambah baik. Jaga amal kita berbaik. Jaga sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah beri kita hidayah, istiqamah dalam ibadah kita. Sebab hari ini, zaman ini, saat ini, detik ini, manusia telah banyak yang tinggalkan agama. Tak rasa apa-apa dalam ibadah. Solat buat tapi tak rasa apa-apa. Baca Quran tapi tak rasa. Nikmat baca Quran, nikmat solat. Tapi kila makan rasa sedap. Tapi solat tak rasa apa-apa. Nampak tak? Kita risau tuan-tuan. Sedangkan solat ini lebih besar daripada nikmat makan sepatutnya. Tapi kita makan sedap. Tengok makan pun kita dah rasa berselera. Tengok makanan pun dah rasa berselera. Tapi berapa ramai orang bila tengok orang solat, dia rasa malu dengan Allah. Sebab tak solat sama. Bila naik kereta, orang tengah solat jemaah waktu zuhur ataupun asar, dia rasa malu. Sebab tak dapat bersama untuk jemaah. Dia berhenti kereta, bergegas untuk solat jemaah. Nampak tak? Sedangkan kalau kita tengok orang makan, kita pun selera sama. Aku tengok kau makan berselera aku lah. Kan? Macam tu kita pada akhir zaman ni. Ini yang kita takut. Kita baru bandingkan, baru tunjuk nikmat makan tau. Belum benda lain yang mengalahkan ibadah solat kita. Sedangkan solat ini perkara paling penting, paling mustahak. Paling utama. Untuk perjalanan akhirat kita, untuk melepaskan kita, meloloskan kita daripada ujian-ujian besar nanti di akhirat. Agar kita terpilih berada di syurga Allah SWT. Solat adalah perkara yang paling utama. Tapi bayangkan kita solat tak rasa apa-apa. Tangguh solat pun tak rasa apa-apa. Tinggal solat pun tak rasa apa-apa. Ini yang kita patut takut, patut risau. Jadi siapa-siapa yang Allah dah pilih dia, Allah dah beri dia kefahaman agama, Allah dah titipkan hati dia kasih sayang, dan jagalah baik. Jagalah baik. Next. Daripada AK47, kenapa nama? AK47. Assalamualaikum Pak Riz. Adakah tanda-tanda amal ibadah kita diterima atau kita hanya bersangka-sangka? Kata ulama, dan bila ibadah kita diterima, bila kita tidak lagi melakukan perkara-perkara yang kita pernah buat, perkara-perkara yang dosa, perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang buat Allah murka, kita tak buat lagi perkara tersebut. Itu tanda-tandanya amalan kita Allah dah terima, insya-Allah, baik sangka dengan Allah. Bila kita ada penyesalan yang dalam terhadap apa yang telah kita lakukan dulu, dan perkara-perkara salah. Tengok sikit, baca sikit Set. Cik saya ni sakit perut. Baca sikit Set. Apa ni? Ambil air 30 susuk, air baca 30 susuk tu. Kan? Bila kita benar-benar menyesal dengan apa kita buat, kan? Itu tandanya Allah terima, insya-Allah kita baik sangka dengan Allah, husnuzan dengan Allah. Allah terima ibadah kita. Kan? Allahu Akbar. Subhanallah. Bila kita lakukan ibadah, kita rasa seronok, nak buat lagi. Itu tandanya Allah dah pandang kita, insya-Allah.
Sebab bila Allah dah pandang kita, Allah dah muliakan seorang hamba, dia akan kekal melakukan perkara baik. Apa pun kita berhati-hati supaya tidak menjadi orang yang sombong, orang yang riak, takabur. Penyakit hati ni kena jaga baik supaya tidak melanda hidup kita. Supaya kita tidak menjadi sebagian hamba Allah yang malang, lakukan perkara baik tapi kosong di hadapan Allah besok. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Daripada platform satu lagi tu. Puan Hamimah Ali, macam mana nak nasihat anak yang kurang dengar cakap Pak Riz? Ada beberapa formula. Puan, saya doakan puan diberi kekuatan. Ada program saya Ada program saya di 24 dan 12 ni. Daftarlah puan supaya puan dapat lebih banyak ilmu yang bermanfaat, dapat ilmu-ilmu yang boleh memberi impak kepada kehidupan anda sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah dalam memimpin keluarga. InsyaAllah. Satu kaedah, saya nak bagi satu je. Macam mana nak buat orang dengar apa yang kita bicarakan, nak buat anak kita, suami kita, isteri kita, keluarga kita dengar apa yang kita kata dalam bab ibadah, dalam bab dakwah, nak ajak mereka buat benda baik. Antara ni ialah kita secara pribadi kena dengar apa Allah kata. Kita secara pribadi kena dengar apa yang Allah arahkan. Bila kita dengar apa yang Allah arahkan, maknanya mudah untuk kita arahkan orang untuk dengar apa yang kita kata. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak tak? Kita dengar tak? Bergegas masjid. Bergegas solat. InsyaAllah. Lepas tu cakap, Ya Allah, kalau kau berkatilah apa yang aku lakukan, kalau kau terimalah ibadah aku ni, Ya Allah, tolong aku, Ya Allah, untuk aku pimpin keluarga aku untuk lakukan perkara yang sama. Nampak tak? Saat tu Nabi Musa minta pada Allah, Allah bagi dia ayat ni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa khuddatan min lisani yafqahu qawli. Nampak tak? Dua formula saya dah bagi. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Next. Daripada TikTok, Fidah, doa apa untuk suami yang suka pada gadget? Senang je. Kan? Kau kata suami, bang, abang nak satu lagi tak bang? Tiba-tiba dengan syarat abang tinggal gadget. Sanggup tinggal gadget kau? Sebab tak ada perempuan nak bagi macam tu kan? Sahabat, kalau suami kita suka gadget, asyik main phone 24 jam. Okey, ni antara formula Puan pun kena pergi program saya. Pergilah supaya dapat manfaat daripada penguasa-penguasa kita pada 24 dan 12 tu. Sambil puan kekal ikuti live saya ni setiap hari insya-Allah. Satu kaedah dia. Ya. Bila kamu nak dakwah pada seseorang, kamu kena sentiasa dekat dengan dia. Bila kamu dekat, pakaian yang kamu pakai ialah qudwah hasanah. Akhlak yang terbaik, contoh yang terbaik, sikap yang baik, adab yang baik. Jadi kamu sebagai seorang isteri kena bawa akhlak tu dekat dengan suami kamu bersama dengan pakaian orang-orang beriman, pakaian orang-orang solehah. Kena bawa. Jadi bila kamu tak bergaduh dengan suami kamu, dia cakap pun kamu patuh, dia cakap walaupun ada sesuatu yang dia cakap tu bertentangan dengan apa yang kamu suka, apa yang kamu percaya, tapi kamu tak lawan, kamu mengiyakan, bukan makna kamu benarkan dia lakukan maksiat, tapi kamu senyap, kamu diam, melainkan dia suruh kita buat maksiat lah. Kan? Maka itu akan menyebabkan dia senang dengan kita. Bila senang dengan kita, kita mudah dekat dengan dia. Nasihat kita tadi tak boleh direct terus bagi. Sebab lelaki ni kebiasaannya dia ada ego. Dia sukar nak terima kalau nasihat tu datang pada isteri dia sendiri. Jadi kamu kena bawa qudwah sana. Tapi kalau kamu beletih, gentil kata-kata, asyik mengungkit, terjerit-terjerit, marah-marah, kamu tak akan mampu untuk dakwah suami kamu. Tapi kalau kamu bawa akhlak yang baik, banyakkan sabar, kan? Banyakkan sabar, tingkatkan sabar kamu. Sabar, satu kena ada amalan sendiri, ada zikir yang kamu buat menjadikan kamu sabar. Bila kamu dekat dengan orang yang bermasalah, gadget dan sebagainya, kamu senang untuk dakwah dia. Tapi akhlak tu mesti ada. Sebab tu adalah formula Nabi. Yang saya bagi ni adalah formula Nabi SAW. Nabi dan dakwah ke orang, Nabi ada akhlak yang baik. Nabi dan dakwah ke orang, Nabi ada adab yang bagus. Nampak tak? Orang selesa dengan Nabi. Nabi duduk sebelah orang, orang selesa. Nabi bila kata-kata, Nabi tak direct dakwah ke orang tu. Nabi berkata sesuatu yang buatkan orang terfikir. Nampak tak? Allahu Akbar. Rehat cik saya ni, rehat. Ha? Ya, nanti saya tanya Puan Siti ya,
Takut apa gastrik. Takut nak makan sangat. Mana tadi makan? Jadi datanglah, hadirlah program saya 24 bulan 12 ni. Nampak tak akhlak tu? Banyak lagi pemila. Zikirnya mana? Pak Riz, doa-doanya macam mana? Ni semua nak belajar ni. Kan? Kita buat pelbagai perkara. Mudah-mudahan ia memberi manfaat. Okay, next. Daripada Alin di TikTok. Assalamualaikum Pak Riz. Macam mana cara untuk istiqamah berterusan dalam melakukan solat? Istiqamah itu sendiri adalah anugerah Allah kepada hamba-hamba yang terpilih. Baik? Sebab saya pernah tanya kepada Habib, kan, Habib macam mana dapat istiqamah? Istiqamah itu adalah anugerah Allah. Mintalah pada Allah. Dekatlah pada Allah. Merayulah pada Allah. Buatlah perkara-perkara yang buat Allah suka pada kita. Kan, seperti mana kita bincang pertama tadi. Buatlah perkara-perkara yang membuka ruang kepada Allah memandang kita dengan kemuliaan. InsyaAllah itu akan membuka ruang sebesar-besarnya untuk kita dapat hidayah Allah SWT dan juga dapat istiqamah. Bila Allah bagi kita, Allah titip kepada kita kefahaman agama, kita akan buat perkara baik secara berterusan, insyaAllah. Dia bukan lagi terletak pada mood, terletak lagi pada emosi. Bila mood baik, buat tak mood tak boleh. Kan? Sebab kita, satu kata guru saya, pada peringkat awal, untuk letakkan diri kita untuk lakukan perkara ini secara berkala, maka kita paksa diri kita. Satu, kata ulama, jamik dan samik. Biarlah sedikit, kita mula dengan sedikit, tapi berterusan. Daripada lakukan perkara banyak, tapi akhirnya hilang. Kan? Buatlah dua rakaat. Daripada buat 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat, tapi kemudiannya bertahan sama seminggu dia. Kemudian hilang pasal terbeban sebab banyak sangat. Buatlah sedikit, agar tak terasa terbeban. Bila kamu rasa seronok, rasa nikmat lakukan, naik jadi 4. Kan? Jangan terus naik dari 12, 8, 6. Kan? Buat, dapat 2 pun alhamdulillah, tapi rasa nikmat. Rasa seronok, rasa bahagia lakukan perkara yang sebagian besar orang tak buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Duduk keadaan yang Cik Zaini selesa. Kalau lain tu seksa, jangan duduk. Sebab perut ni. Nak cek. Batu karang kita kat sini. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Kalau kena batu karang, duduk pun tak boleh, berdiri pun tak boleh, mencakung pun tak boleh, menagap pun tak boleh. Kan? Memang tak boleh. Saya mana apa-apa boleh baca sikit. Tolong lah. Kesian Cik Zani. Okey. InsyaAllah, saya nak serah pada Syafiq untuk teruskan bicara. InsyaAllah. 24/12, jangan lupa, siapa-siapa yang nak bertahan Madrasah Pak Riz, boleh hubungi kita juga. Dan pergi ke bio nombor telefon situ, kontak nak masuk Madrasah Pak Riz macam mana, datang untuk sisi interview. Kita akan bincang, kita akan mudahkan, kalaulah syaratnya ditepati. InsyaAllah. Okey, saya Pak Riz daripada Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'atul Adawiyah. Undur diri, saya serah pada saudara Syafiq. InsyaAllah. Al-Fatihah. Nampak? Yes, gitu. Pernah hilang? Okey, alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Riz. Terima kasih kepada tuan-tuan perempuan kerana sudi meminjamkan masa anda. Selamat berhari Sabtu kepada semua dan mudah-mudahan hari ini kita dapat lebih banyak berita gembira yang tiba dalam keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Okey tuan-tuan, diharapkan segala perkongsian Pak Riz sepanjang hari ini tadi, hampir sejam lebih kita bersama dengan Pak Riz, dapatlah kita ambil intipati yang positif untuk sama-sama kita terapkan dalam diri kita dan kita praktikkan dalam keluarga kita. Tak lain tak bukan, kita nak mendapatkan atau mencari kebahagiaan dalam keluarga kita. Jadi alhamdulillah hari ini Allah pilih kita tuan-tuan. Jadi jangan kita sia-siakan yang mana Allah pilih kita untuk hadir dalam live majlis ilmu ini, di mana kita ambillah ilmu ini dan kita praktikkan. Dan dalam masa sama juga kami daripada tim Pak Riz dan Pak Riz sendiri ingin mohon sebaik tuan-puan minta bantu-bantu kenal-kenalkan atau sebar-sebarkanlah live Pak Riz ini kepada semua kawan-kawan anda, ahli keluarga anda. Mudah-mudahan kita dapat belajar sama-sama ilmu kekeluargaan. Mudah-mudahan apabila ujian tiba nanti dalam keluarga kita, kita dah ada
orang kata dah ada backup dah, atau orang kata dah sediakan payung sebelum hujan. Dan kepada anda yang mungkin sedang diuji sekarang dengan ujian kehidupan, didoakan mudah-mudahan dipermudahkan dan diberi kejayaan untuk anda dan kita semua dalam menempuhi ujian-ujian yang mendatang ini, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey tuan-puan, saya tidak bercadang untuk bercakap panjang. Namun begitu saya ingin ulangkan sekali lagi kepada tuan-puan, jangan lupa daftarkan diri anda dan keluarga anda ke seminar kekeluargaan bersama dengan Pak Riz di Setia City Convention Center Setia Alam Selangor, di Setia City Convention Center Setia Alam Selangor pada 24 Disember 2023 di negeri Selangor. Jom sama-sama kita daftarkan seisi keluarga kita. Boleh hadir daripada anak kecil sehinggalah ke orang dewasa. Boleh hadir sama-samalah kita penuhkan dewan seminar tersebut dengan ahli keluarga kita. Mudah-mudahan kita beroleh barakah daripada majlis ilmu itu nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, cara nak daftar macam mana? Mudah saja. Boleh pergi ke bio Pak Riz Motivasi, Pak Riz Gallery ataupun staf Pak Riz. Boleh pergilah ke bio TikTok tersebut dan dapatkan nombor yang boleh dihubungi untuk anda mendaftar ataupun mendapat informasi berkaitan dengan seminar bersama dengan Pak Riz. Seminar kekeluargaan bersama dengan Pak Riz pada 24 Disember ini, insya-Allah. Dan kepada anda yang tadi pun Pak Riz dah buka ruang peluang kepada anda yang ada keinginan ataupun dah terfikir kan, nak hantar seorang anak lah, 2 orang anak lah kan, semua anak lah ke madrasah dan mungkin anda nak memilih madrasah Pak Riz, bolehlah berhubung dengan kami daripada staf Pak Riz. Ada dekat bio tu ada nombor telefon, bolehlah berhubung dengan kami, insya-Allah. Mudah-mudahan kan hajat anda semua untuk menghantar anak ke madrasah dipermudahkan dan mudah-mudahan anda semua dan kita semualah dikurniakan anak-anak yang sentiasa hatinya terpaut dengan Al-Quran, sentiasa mendahulukan Allah SWT dan Rasulnya di hati mereka, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, dan kepada anda yang ingin menyumbang kepada madrasah Pak Riz, boleh juga berhubung dengan madrasah dengan kami daripada tim Pak Riz. Dan kepada anda yang ingin mendapatkan produk daripada madrasah Pak Riz, iaitu Pak Riz Coffee, minuman kopi kurma coklat yang sedap di mulut, sihat di perut, boleh juga berhubung dengan tim Pak Riz. Senang cerita, call tim Pak Riz, bagi tahulah, tanyalah kami semua apa yang Pak Riz boleh sajikan untuk anda semua. Macam-macam ada. Jadi bolehlah berhubung dengan kami daripada tim Pak Riz dekat TikTok. Pak Riz Motivasi ada, staf Pak Riz ada, Pak Riz Gallery pun ada, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Terima kasih tuan-puan. InsyaAllah jangan lupa untuk support juga konten-konten daripada Pak Riz dan daripada tim Pak Riz. Kita ada staff Pak Riz Gallery, Pak Riz website, Pak Riz Motivasi. Berhubunglah dengan kami dan support juga konten-konten daripada TikTok Pak Riz, insyaAllah. Dan mudah-mudahan dimudahkan. Dan kepada anda yang menonton daripada platform satu lagi, jangan lupa untuk berhubung dengan kami daripada tim Pak Riz. Kami dah tinggalkan nombor telefon. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama dapat berkumpul pada 24 Disember ini di seminar bersama dengan Pak Riz, InsyaAllah di Setia City Convention Center Setia Alam Selangor. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-puan. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam live berikutnya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.